Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan juga rakan setugas Irfan Faruqi, dan kami mengambil alih baton untuk diskusi ini kerana ini adalah momen-momen yang penting. Kita melihat bahawa Parlimen tergantung itu kita saksikan keputusannya pada awal pagi tadi. Irfan, sudah pasti kita melihat hari ini adalah hari seni rundingan itu akan bermula. Saya kira sudah pun bermula dan selepas itu kita akan serahkan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapakah yang bakal memimpin negara untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, walaupun keadaan ketika ini penuh dengan suspense, tetapi untuk tujuan menjelaskan keadaan negara ketika ini, ada yang membangkitkan bahawa kita tidak ada kerajaan. Kita ada kerajaan, kerajaan sementara masih lagi berkuasa sehinggalah kerajaan baru terbentuk susulan daripada keputusan pilihan raya kali ini. Dan kita nak melihat lebih jauh berkenaan dengan apakah bentuk rundingan, apakah kemungkinan-kemungkinan hasil daripada rundingan tersebut dan bagaimanakah seharusnya rakyat menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli politik selepas pilihan raya kali ini. Jika dahulu idea seperti kerajaan perpaduan dan juga kerajaan campuran dan juga sama ada CSA itu amat janggal untuk rakyat dan juga pengundi, kali ini kita harus bercakap soal ini kerana apabila Parlimen tergantung ini berlaku, inilah yang akan kita saksikan yang akan berlaku dalam arena politik negara. Dan kita perkenalkan tetamu kita untuk jam ini, 3 orang yang kita bawakan pakar-pakarnya. Pertama sekali di hujung sekali, bersambung dari jam awal tadi, Profesor Dr. Zaini Othman, penganalisis politik UMS, dan juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM. Kita ada juga Profesor Emeritus Dr. Bajaya Bardai, pakar ekonomi Uni Razak, yang pada ketika ini tidak hanya kita bercakap soal politik tetapi juga ekonomi. Kerana kalau kita lihat negara jiran kita, Pak Jokowi baru saja menutup tirai G20. Kita melihat Thailand menjadi tuan rumah untuk APEC. Kita masih lagi ingin memilih pemimpin kita. Kalau tidak, kita ketinggalan dalam aspek ekonomi dan sebagainya. Baik, kita membuka diskusi ini daripada apa yang disambung diskusi daripada Hakim sebentar tadi. Yang ini berkaitan dengan bagaimana seni rundingan ini. Dr. Zaini, kalau boleh bawakan kami untuk fahamkan, adakah rakyat bersedia untuk menerima rundingan ini perlu berlaku, dan pada masa sama tidak boleh ada lagi terma seperti backdoor government dan sebagainya kerana tidak ada pilihan, tidak ada yang menang, tidak ada yang boleh membentuk kerajaan, rundingan dan juga gabungan harus terbentuk. Ya, ada dua situasi yang besar di situ. Pertama adalah dari segi aktor-aktor politik dan satu lagi adalah masyarakat, warga. Jadi pengalaman yang sedang kita hadapi pada masa kini tentang Parlimen tergantung ini suatu yang pertama kali dalam konteks sejarah politik demokrasi di Malaysia. Jadi di sinilah pengujian literasi politik masyarakat itu datang. Mahu tidak mahu masyarakat ataupun warga Malaysia harus menerima situasi ini. Dan dalam konteks pemain-pemain politik pula, mereka harus secara adilisme politiknya berunding atas dasar pembentukan kerajaan. Bukannya berunding atas dasar untuk kepentingan-kepentingan parti. Soal parti sudah habis bila tamatnya pengundian, proses Datuk. Jadi dalam konteks ini, di sinilah munculnya pengujian-pengujian terhadap jiwa besar kepada pemain-pemain politik ini. Persoalan negara itu harus diutamakan. Persoalan kesejahteraan warga Malaysia itu harus diutamakan. Saudara Najib sebut soal krisis pandemik, kita baru dalam era endemik sekarang ini. Dan kita dah pasal pemulihan sebenarnya. Satu transisi, satu transformasi, bukan saja dalaman Malaysia, pembentukan kerajaan yang bakal dibentuk ini nanti juga sebenarnya dilihat daripada jauh oleh komuniti-komuniti luar antarabangsa yang lain. Pasaran antarabangsa, pasaran di peringkat serantau umpamanya, rakan-rakan dagangan kita. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemain-pemain politik yang bakal berunding tadi, sama ada berunding secara hadapan ataupun berunding secara backdoor umpamanya. Rundingan itu akan berlaku. Di sinilah akan wujudnya tawar-menawar. Di sinilah akan wujudnya apa yang dipanggil sebagai seni politik itu, seni rundingan itu dalam konteks pemain-pemain politik ini. Cuma harapannya adalah supaya rundingan itu nanti sebenarnya bermatlamatkan untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang boleh sustain sehingga satu penggal. Prof, di situ saya ingin bangkitkan sebab saya tengok nota daripada Prof Katina. Dia sebut tentang rundingan. Sejauh manakah rundingan itu benar-benar akan mencerminkan hasrat rakyat? Kerana kalau dulu hasrat rakyat itu jelas. Penolakan satu parti memilih satu parti yang lain. Ketika ini pecah kepada 3. So, bagaimanakah rundingan itu seharusnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dalam pilihan raya kali ini?
susah saya nak katakan kalau kita nak ambilkan secara ideal, idealismenya ramai yang mengharapkan macam-macam lah. Ada yang nak PH bergabung dengan PN, mungkin bergabung dengan GPS, GRS. Ada yang kata PHBN, mungkin GPS, GRS saja sudah cukup untuk mewakili kerajaan. Cuma bila kita melihat tanggungjawab rakyat itu, dia sampai tahap memilih kepada perwakilan. Sampai kepada bagaimana kerajaan itu dibentuk. Hasrat rakyat itu ialah gambaran idealisme rakyat. Tetapi hakikat dan realiti, real politik yang kita perlu hadapi kini ialah bagaimana kerajaan yang sedia ada, yang belum terbentuk, parti-parti, saya kira coalition yang sedia ada, PN, BN, PH, Warisan, GPS, GRS, dan kita telah lihat di sini bahawa GPS dan GRS adalah kingmaker untuk menentukan siapa mereka. Mereka juga mahu tampil kepada Borneo Pact yang mungkin boleh menampilkan offer atau tawar-menawar tadi. Prof. Zaini telah menyentuh persoalan bagaimana bila berlaku keadaan yang parlimen tergantung, mungkin istilah tergantung itu agak terlalu awal. Macam kita nak kata belum duduk telah berlunjur. Kita bagi ruang sebab dia baru saja habis. Baru habis selesai pilihan raya dan kita tahu kita bukan mengikuti mana-mana sistem dua parti negara barat. Kita adalah gabungan beberapa parti yang duduk di bawah satu umbrella ataupun payung yang berbeza dan mereka perlu berunding. Besarnya tindakan untuk berunding, bargaining, negotiation dan mediation bagaimana nak membentuk sebuah kerajaan balik kepada melambangkan aspirasi rakyat. Rakyat telah pun memilih. Sekarang kita letakkan kepada kebijaksanaan ketua-ketua parti ini untuk memilih siapakah gabungan strategic interest yang sebenarnya boleh adakah mereka akan meletakkan kebijaksanaan dulu sebagai pertimbangan ataupun isu peribadi? GPS mungkin menyatakan bahawa kami tak nak dengan DAP. Ini yang paling penting sebab sebelum pilihan raya itu caveat itu ada jelas. GPS begini, ini no DAP, no Anwar dan sebagainya. Adakah ini perlu diketepikan sekarang demi ada kerajaan? Okey. Saya kira perkara-perkara yang meletakkan keperluan peribadi ini akhirnya terpaksa diberikan laluan untuk toleransi. Berfikir untuk bagaimana apa yang terbaik untuk rakyat. Kerana rakyat telah pun memilih dan sekarang kita pulangkan kepada bagaimana kebijaksanaan, balik kepada bagaimana bijaknya mereka untuk mengatur gabungan mana yang sebenarnya boleh membantu. Gabungan itu sendiri sebab politik is about power, power is about interest, dan mungkin kita mengharapkan bahawa gabungan yang sedia ada boleh melahirkan satu keadaan yang stabil dan harmoni. Cik Najib, kalau saya boleh celak. Sila, Prof. Saya rasa keputusan pilihan raya ni adalah yang terbaik. Terbaik kerana dia menepati sasaran. Kita perlu lihat bahawa kalau kita tengok 21 juta orang menentukan apa yang berlaku ni. Ini bukan kerja manusia. Ini bukan kerja manusia. Ini tangan Allah yang menentukan. Dan ada ujian-ujian, ada perkara-perkara yang telah ditentukan di situ. Kalau kita tengok demokrasi pada hari ini dan majoriti pada hari ini telah didefinisikan semula. Kalau di Eropah, tidak ada negara pun yang mempunyai sebuah parti yang menjadi majoriti. Dan kita perlu belajar dan kita telah belajar selama 2 tahun. Semasa Perikatan Nasional memerintah, di mana kita tidak ada parti yang mempunyai majoriti, tapi kita berupaya bergerak maju. Dan saya masih melihat bahawa model Datuk Seri Ismail Sabri yang menandatangani perjanjian dengan pembangkang merupakan satu model yang sangat brilian. Itu perlu ditentukan dan sebenarnya keputusan kali ini menguji setiap parti. Adakah mereka bekerja untuk mereka sendiri atau bekerja untuk rakyat? Kalau mereka bekerja untuk rakyat, mereka semua akan bergabung dan menumpukan perhatian kepada rakyat. Bukan soal parti, bukan objektif parti lagi. Bagaimana untuk kita melihat kerana ini adalah di demokrasi matang, kalau kita melihat di negara Eropah dan sebagainya, bukan perkara baru parlimen tergantung, kerjasama dan sebagainya untuk membentuk kerajaan seperti ini. Di Malaysia ini mungkin baru, kefahaman itu berbeza-beza mengikut lapisan masyarakat. Tapi untuk aspek ekonomi sebagai contoh, adakah pelabur sudah mengambil kira price in faktor-faktor ini dalam konteks politik Malaysia supaya mereka merasakan bahawa inilah realiti baru politik Malaysia dan mereka seharusnya bergerak meneruskan apa sahaja hajat mereka untuk melabur ataupun mengembangkan perniagaan? Saya melihat semasa pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri,
ramai pelabur-pelabur asing yang telah komit untuk masuk melabur 42 bilion. Dan ini berasaskan kepada keadaan politik yang masa itu disebut sebagai politik tebuk atap lah apa semua. Tapi mana ini adalah lebih kokoh kerana inilah kali pertama parti-parti, setiap parti ini ada kredibiliti kerana mereka dipilih oleh rakyat. Misalnya Perikatan Nasional tidak pernah dipilih oleh rakyat sebelum ini. Ini kali pertama mereka menunjukkan wibawa mereka. Jadi ini sudah difaktor oleh pelabur-pelabur asing. Dan sebenarnya pelabur asing lebih suka dengan model sebegini kerana mereka tidak mahu ala diktator yang selama ini disogokkan kepada mereka lebih 60 tahun misalnya. Tapi kita tambah juga kalau balik kepada just to echo apa yang Datuk Joe nyatakan tadi Joe Biden ketika di sini dalam keadaan kita baru lepas saja bukanlah baru lepas tapi dalam keadaan masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 menyatakan bahawa rantau Asia Tenggara ini adalah tumpuan kepada pembangunan ekonomi dan transaksi 30% akan bermula di Southeast Asia dan dia sendiri yakin bahawa rantau Asia ini lebih aman, lebih stabil dan despite dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik dalam keadaan negara dalam tempoh 1 tahun 3 Perdana Menteri bertukar kita boleh nampak bahawa ada keyakinan pasaran di luar bahawa Malaysia boleh bersifat progresif. Oleh itu kita harus muktamadkan siapakah yang harus memimpin Prof. Dan ketika ada 3 calon yang prominent. Misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi atau persoalannya Tuan Haji Hadi Awang. itu satu twist yang kita juga nantikan. Tapi persoalannya siapakah di antara 4 figure prominent ini yang benar-benar boleh berunding dengan ekonomi besar supaya memberikan manfaat kepada negara dan yang keduanya boleh terus mengekalkan sokongan supaya tidak terjadi episod sebelum ini. Terpaksa meletakkan jawatan dan berubah Perdana Menteri. Okey, kalau kita nak bezakan 2018 dahulu kerana adanya isu lompat parti itu yang jadinya tidak stabil semua tak sabar nak picit button SD Cuma kali ini oleh kerana Akta Lompat Parti telah pun efektif pada 5 Oktober, maka isu lompat parti itu telah boleh kita singkirkan seandainya. Cuma mungkin ada bertanya, GPS JRS tu boleh tak lompat parti? Ke akta itu masih belum hanya di federal Itu pertanyaan-pertanyaan sinikal yang mungkin kita boleh huraikan dengan pakar undang-undang. Cuma kita nak nyatakan di sini kestabilan itu boleh dicapai. Daripada 4 tokoh itu kita kembali kepada kita tidak boleh memilih kerana kita tahu ultimatumnya ialah kepada perlembagaan artikel 43/2/B yang meletakkan bahawa YDA yang sebenarnya akan memilih dalam kalangan ahli MP itu the one that can command the majority. Mereka yang ada kepercayaan penuh ahli dewan. Jadi buat masa ini semua orang boleh berspekulasi dan boleh menyatakan siapakah pilihan hati mereka dengan membawa kriteria dan wibawa masing-masing, tetapi akhirnya kita tahu kita ada proses yang benar-benar boleh membantu kita memilih siapa yang sebenarnya paling layak. Baik. Kalau kita melihat perkembangan sejak awal pagi tadi, ada banyak kita melihat awal pagi tadi pun kita bentangkan siapa yang kalah, heavyweight mana yang menang, tipis ataupun yang kalah dan sebagainya. Tetapi kita melihat juga dari sudut negeri yang mana don mereka dipertandingkan, 3 negeri. Antaranya di Perak ini kalau kita lihat di Perikatan Nasional memenangi 26 kerusi, tidak cukup untuk membentuk kerajaan negeri. Kerjasama harus dibentuk di kerajaan negeri Perak. Rakan setugas Ridauddin Daud bersedia pada ketika ini untuk membawakan perkembangan terkini dari Perak. Ridauddin, bagaimana keadaannya sejak awal pagi tadi apabila keputusan didapatkan di Perak? Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asar di Bukit Jalil. Di Perak ini ceritanya sebenarnya masih lagi panjang. Kerana kalau diikutkan semalam selesai kira-kira jam 3.30 pagi selepas saya selesai ketuk story dan sebagainya, 3.30 pagi selepas sidang media daripada Perikatan Nasional Perak disampaikan oleh Razman Zakaria yang merupakan timbalan pengerusi PN Perak, dan kemudian biasalah ada perbincangan dan sebagainya, boleh dikatakan selesai sepenuhnya kira-kira jam 4.30 pagi pada semalam. Namun pada hari ini nampaknya perjalanannya masih lagi nampak seolah-olah akan panjang lagi kerana ia bermula pada jam 9.30 pagi kerana media difahamkan bahawa di depan Istana Kinta dibuka pun satu kemah dan juga beberapa ruang untuk media menunggu kerana difahamkan sudah pasti apabila di Perak ini sebenarnya berdasarkan info yang kami terima belum lagi secara rasmi, secara officialnya kerana SPR difahamkan akan membuat sidang media pada jam 10 pagi ini juga dalam waktu ini. Jadi berdasarkan info yang kami terima mengatakan bahawa setakat ini adalah apa yang kami dapat daripada Perikatan Nasional semalam. Setakat ini kerusi
milik Perikatan Nasional berjumlah 26 kerusi dan kemudian daripada Pakatan Harapan 24 kerusi dan Barisan Nasional 9 kerusi. Untuk membentuk kerajaan di Perak ini, ia memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi kerana ada 59 kerusi di DUN Perak. Jadi memandangkan semua masih lagi belum mencukupi, pastinya akan ada perbincangan untuk menarik sokongan terutamanya daripada Barisan Nasional yang mempunyai 9 kerusi. Dan semalam pun sebenarnya Perikatan Nasional Perak dan melalui Razman Zakaria sudah pun mengatakan bahawa beliau ataupun parti itu, gabungan itu sedia untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional, tidak kepada PH. No UNWA, no DAP, kata beliau pada semalam. Dan menurut beliau, beliau mahu, Perikatan Nasional Perak mahu perbincangan itu dilakukan dengan segera dan dimuktamadkan dengan secepat mungkin kerana PN Perak mahu kerajaan negeri tertubuh dengan secepat mungkin. Jadi itu apa yang dikatakan oleh beliau pada jam 3 pagi semalam. Namun sudah pasti apabila beliau mengatakan sebegitu, sudah pasti akan ada, kita menjangkakan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah akan menitahkan beberapa gabungan ataupun mungkin ketiga-tiga gabungan ini untuk menghadap baginda di istana untuk baginda mendengar sendiri bagaimanakah perancangan, bagaimanakah dia bentuk sokongan dan sebagainya. Namun kita difahamkan buat masa ini masih lagi belum ada mana-mana gabungan parti yang dititahkan untuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah buat setakat ini. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Perak ini saya jangkakan kalau cepat segala-galanya mungkin hari ini boleh selesai. Namun saya tidak dapat, saya merasakan bahawa tidak akan selesai lagi pada hari ini. Mungkin akan menginjak pada Isnin dan Selasa dan sebagainya. Kerana kalau diikutkan sejarah di Perak ini, begitulah keadaannya apabila kerajaan negeri itu agak lambat terbentuk, terutamanya apabila majoriti tidak cukup seperti sebegini yang berlaku pada waktu ini. Masing-masing gabungan tidak mempunyai 30 kerusi untuk membentuk kerajaan. Pastinya saya dan juga kru-kru Esrawani yang berada di Perak ini akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Amirul dan juga Firdaus sudah pun kami tempatkan di Istana Kinta untuk meninjau perkembangan semasa di sana. Akan juga kami tempatkan kru-kru kita di SPR dan sebagainya, dan saya juga sendiri akan sentiasa dalam keadaan standby sepanjang hari ini untuk melihat bagaimanakah perjalanan DUN Perak ini, siapakah yang bakal membentuk kerajaan, siapakah yang bakal menjadi menteri besar dan sebagainya. Semuanya akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, inilah apa yang saya boleh laporkan. Masih lagi tenang, masih lagi menunggu proses-proses berikutnya, dan pastinya saya akan terus membawakan laporan dari semasa ke semasa di semua platform Esrawani dan juga esrawani.com. Kembali dulu kepada rakan setugas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ridauddin atas perkembangan tersebut, dan bersabarlah Ridauddin dengan hari yang panjang tersebut. Okey, bawa sekejap di Perak ini, Dr. Zaini, Dr. Kartini, Dr. Bajoyai. Perak ini menarik politiknya. Tak cukup saja tak boleh terbentuk kerajaan negeri. Dulu sampai berguling-guling depan istana. Kalau kita lihat macam-macam lah drama politik di sana. Kali ini macam mana untuk membaca? Sebab hari yang panjang, waktu yang panjang ini untuk membentuk kerajaan negeri Perak. Dr. Zaini terlebih dulu, bacaan di Perak, apa yang akan berlaku? Ya, di Perak ni semacam ada satu tsunami hijau. Tsunami hijau lah di kawasan, sebab Perak ni dibagi dua. Satu yang sebut Ayang, satu yang sebut Ayor. Dia ada dua, ada dua segmen kan. Yeah. Jadi situasi ini nampaknya tsunami hijau itu memberikan satu indikator yang agak bagi saya agak baru dalam konteks Ayor dan juga Ayang ini. Jadi di sinilah yang macam Datuk Bajoyai cakap tadi, nak dikatakan matang atau tidak itu apabila diuji. Dan sekarang ini kita dalam tempoh pengujian kematangan demokrasi kita. So dalam konteks inilah, kalau kita tidak mau berpanjangan, tapi dalam konteks dewan undangan yang tergantung, kita perlu satu rundingan yang cermat. Kerana kita bukan lagi nak bentuk soal parti, kita nak bentuk soal kerajaan untuk warga, Datuk kan, untuk warga Perak itu. Jadi Ayor dan Ayang ini dia perlu get together for the sake of the people of Perak. Sebab saya percayalah Perak punya raja sultan yang well educated, punya visionary yang sangat besar. So saya percaya kalau tidak berlakunya impas, berlakunya jalan mati, saya percaya dia akan comes in untuk resolve the situation itu. Dan sekiranya Tuanku Sultan masuk involve, adakah ada kemungkinan Barisan Nasional ke arah Perikatan Nasional ataupun ke arah Pakatan Harapan?
Bukan soal ke arah sana ataupun ke arah sini, kerana bila tuanku masuk dia akan bersifat natural dengan kebijaksanaan beliau, wibawa beliau itu bukan saja di Perak kan, seluruh across our country, negara kita pun tahu kewibawaan beliau, dan saya percaya dia sudah pun memikirkan formula itu. Kalau berlakunya situasi tidak adanya jalan penyelesaian, kuldisak, jalan tidak ada penyelesaian, maka saya percaya Tuanku Sultan akan ada penyelesaiannya. Di situlah peranan dia. Sebab kita ni negara masih lagi ada kuasa-kuasa tradisional, feudal itu masih ada dan sangat signifikan kedudukannya. Dan Prof, dia sebut tentang kuasa feudal itu semakin hari semakin signifikan tugas dan juga kuasa Sepatu Baginda bukan sahaja peringkat persekutuan tapi juga negeri. Adakah wajar juga selepas ini harus dipindah perlembagaan dan juga undang tubuh supaya lebih kuasa kepada raja-raja ini untuk memastikan bahawa ketidakstabilan politik itu boleh cepat untuk diselesaikan dengan kuasa? Saya rasa tidak perlu pada pindahan perlembagaan sebab sudah sedia ada peruntukan-peruntukan itu. Peruntukan-peruntukan itu sudah cantik, sudah sangat molek, sitting dalam kita punya kerangka. Cuma apabila berlakunya situasi yang sebegini, Sultan sebagai payung negara itu, di situlah peranan dia dalam konteks itu. Dalam konteks itu. Jadi bukan soal dia nak yang BN pergi ke kiri ataupun yang tidak BN pergi ke kanan. Bukan soal itu. Bukan become itu soal Sultan tadi. Baik, Dr. Bachoy, bagaimana untuk melihat apabila rundingan ini berlaku, kita mahukan kestabilan politik. Itu juga sebab mengapa kita memasuki gelanggang PRU ke-15. Tetapi selepas ini apabila berlaku kerajaan campuran, tadi juga disentuhkan, jangan, Dr. Siva sebutkan tadi awal, jangan ada kerajaan tebusan sebagai contoh. Memilih seorang Perdana Menteri disebabkan campuran, dia rasakan seolah-olah ia tebusan, sukar untuk membuat keputusan kerana banyak suara dan hati yang perlu dijaga dan sebagainya. Bagaimana ini tidak harus wujud demi menjamin ekonomi dan kestabilan politik dan juga segala aspek polisi negara juga? Okey, itulah sebenarnya saya memikirkan kalau boleh semua ketiga-tiga gagasan parti ini sama-sama menubuhkan kerajaan dan bukan dua daripada tiga. Sebab kalau dua daripada tiga, dan kita akan ada pinmaker di tengah yang boleh menyebabkan dia menjadi penentu. Tapi soalnya bagaimana kita nak menjadikan ketiga-tiga gagasan ini mewujudkan satu kerajaan. Kalau ini berlaku, maknanya kita akan ada pembangkang 4 orang je. Ya. Check and balance pula isunya. Tapi saya rasa itu boleh cuba dilakukan di mana kita perlu sekurang-kurangnya satu bentuk persetujuan di mana mereka sama-sama akan mentadbirkan parlimen supaya mereka membuat keputusan hanya untuk rakyat dan bukan untuk parti. Kalau itu boleh dilakukan, mungkin saya rasa itu dapat secara dalam jangka pertengahan mengatasi masalah rasuah, mengatasi banyak masalah kepentingan individu di dalam parlimen kita. Dr. Kartini, adakah ego politik akan lebih menguasai berbanding dengan mengenepikan sedikit atau merendahkan sedikit ego supaya dapat apa yang dicapai, apa yang Dr. Bajoy sebutkan? Saya kira secara idealismenya, apa yang Datuk Jo nyatakan tadi, more of the idealism. Mahu melihat bagaimana gabungan 3 coalition yang besar ini, PN, BN dan PH bersama. Tapi dalam hakikatnya kita tahu, tadi pun telah pun dijelaskan secara jelas Perikatan Nasional kata dia tidak mahu bersama DAP. Dan saya kira sebelum pilihan raya juga, GPS juga telah menyatakan no DAP. Tapi sekarang mungkin mempertimbangkan what would be the next cut on the table. Cuma pada saya, kita ada satu pandangan idealisme dan kita mahu 3 gabungan besar ini boleh bersama. Tapi hakikatnya kita akui ada perbezaan idealisme, ada perbezaan ideologi, ada perbezaan kepentingan yang mungkin sebenarnya menyebabkan mereka terpaksa memilih gabungan mana daripada permufakatan ini yang boleh akhirnya membentuk sebuah kerajaan. Saya kira perbezaan ideologi itu sangat mewujudkan satu kesenjangan untuk mereka hidup bersama. Satu hambatan. Namun begitu, kita telah lihat model di Belgium di mana 2 tahun autopilot oleh kerana tidak ada majoriti yang jelas. Tetapi kekuatan yang berada dalam civil servant sebenarnya boleh memastikan bahawa negara itu boleh terus progresif
Cuma dalam keadaan ini tidak ada ketentuan bagi membuat keputusan terhadap persoalan ekonomi, politiknya, maka berlaku gridlock. Cuma gridlock inilah yang perlu kita cari mekanismenya, memastikan permufakatan ini boleh berbincang supaya gridlock itu tidak berlaku. Baik, kalau kita melihat juga saya nak membawa sedikit diskusi pada awal pagi tadi kerana ada banyak idea tentang kerajaan campuran, kerajaan perpaduan kita diskuskan. Kita mendengar dahulu dan kita akan bawakan ke dalam diskusi kita. Kalau kita melihat apa yang Dr. Siva katakan, sebuah kerajaan perpaduan boleh dibentuk sekiranya perbincangan dan perundingan pasca pilihan raya umum ke-15 gagal mencari gabungan kukuh untuk membentuk sebuah kerajaan. Manakala sebentar tadi juga koordinator penyelidik Refsa Fakhrul Razi Rashid belum kata beliau tak setuju dengan idea kerajaan perpaduan atas alasan ia berpotensi mewujudkan ketidakseimbangan dalam kalangan parti-parti politik, check and balance lah. Kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh kedua-dua tetamu kita pada pagi tadi sebelum saya bawakan kepada pakar-pakar kita. Kalaulah masih tergantung, tidak boleh berkompromi, itu jalan penyelesaian terbaik pernah dilakukan 1969 dulu. Kesemuanya bersama ketika kita berhadapan dengan konflik rusuhan perkamuan 13 Mei 1969, 3 hari selepas pilihan raya yang ketiga, kita berjaya mengadakan formula tersebut. Mungkin untuk satu masa transisi supaya menstabilkan keadaan. Kerana kita nak mengakhiri persengketaan politik, kita mahu memastikan bahawa adanya gencatan politik, kita cuba mencari kedamaian politik dengan mengadakan kerajaan perpaduan. Itu tidak mustahil, itu boleh berlaku. Tetapi dalam waktu yang sama kita juga harus melihat bahawa ada usaha ke arah kerajaan campuran. Dan jika sekiranya kedua-dua calon Perdana Menteri inilah yang menjadi isu, apakah akan ada seorang lagi calon yang dipersetujui oleh semua untuk menjadi Perdana Menteri yang dirasakan boleh mewakili baik Perikatan Nasional, Barisan Nasional ataupun PAS juga bersetuju dalam konteks tersebut, GPS, JRS juga boleh menerima kalaulah itu menjadi isunya. Dalam konteks ini, saya melihat beberapa perkara harus kita teliti ke arah sama ada kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan. Bagi saya, bila majoriti ini tidak besar, bila kita melihat kepada Pakatan Harapan 82, bila Perikatan Nasional 73, dan kemudian Barisan Nasional 30, kita ada GPS 22. Kesemua itu menampakkan angka-angka yang sebenarnya saling melengkapi di antara satu sama lain. Apakah wajar kita bergerak ke arah kerajaan perpaduan jika sekiranya tidak ada formula, tidak ada tawaran yang mampu membawa kepada jalan penyelesaian yang dirasakan terbaik? Dan tidak mustahil, saya ulangi sekali lagi, tidak mustahil kerana itu pernah berlaku, itu boleh berlaku. Banyak pendekatan luar biasa telah berlaku sebelum ini dan saya tidak akan terkejut kalau itu berlaku lagi. Bila kita nyatakan kerajaan functional government yang berfungsi, kita harus melihat bahawa kerajaan itu tidak berada dalam tebusan. Kerajaan yang sebelum ini, bila tidak ada majoriti yang besar, ia berada dalam tebusan. Saling melihat apakah aku akan dijatuhkan atau tidak? Apakah kerajaan ini akan bertahan lama atau tidak? Soal dalaman parti, soal bagaimana kita melihat kalau kita jadikan rujukan kepada meluluskan SOSMA itu. Bagaimana tiba-tiba wujud tidak mahu menyokong kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Bila wujud keadaan seperti itu, tiba-tiba ada pihak menyatakan buat pilihan raya. CSA ini tidak berfungsi sama sekali. Jadi di manakah kita nak mencari keadaan yang menang-menang untuk semua? Bermakna perlu ada majoriti yang jelas besar bila wujud keadaan seperti ini supaya perkara seperti itu tidak berulang. Kita tidak mahu kerajaan berada dalam tebusan. Tidak mahu Perdana Menteri itu sentiasa memikirkan angka ini akan ditarik atau tidak. Angka ini atau akan kekal untuk sekurang-kurangnya 3-5 tahun dalam satu tempoh masa yang sudah ditetapkan. Jadi dalam konteks itulah saya percaya jika berlaku kalau katakan boleh masing-masing kata kita setuju dengan CSA, kita buat MOU, kita lahirkan persefahaman, perjanjian persefahaman di antara kita akan letakkan politik ke belakang. Kalau itu boleh dilakukan, saya rasa masing-masing akan setuju. Tetapi kalau tak ada, barulah kita bergerak ke arah kerajaan perpaduan. Susahnya untuk CSA ini kerana kita melihat GPS sudah letak caveat awal-awal. NA 63 itu ini tidak boleh dikompromi langsung. Bagaimana untuk kita membaca perkara ini? Kerana sama ada kerajaan perpaduan ataupun kerajaan CSA dan sebagainya, ini syarat ini perlu dipenuhi. Sudah diletak awal-awal oleh GPS dan sebagainya. Bagaimana ini menjadi cabaran untuk kerajaan baru ataupun termasuk dalam rundingan pada kali ini? Malahan mereka dua, JRS, GPS sudah menyatakan akan wujudkan satu blok Borneo yang kuat.
bermakna mereka tidak akan berkompromi dalam soal perjanjian Malaysia 63 dan bagi saya itu perlu dilaksanakan. Dah tiba masanya kita ketepikan perbezaan jurang di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Malahan saya amat bersetuju kalau dilantik seorang timbalan Perdana Menteri dari negeri Borneo yang bukan bersifat untuk memenuhi jawatan semata-mata kerana kita tahu tidak ada dalam perlembagaan, tetapi mereka itu menjadi seorang yang berfungsi memastikan dapat memenuhi tuntutan keperluan di bawah Perjanjian Malaysia 63 ini. Bermakna jawatan itu penting supaya memahami, menggarap dan juga memberikan maksud dan makna di sebalik perjanjian tersebut dan tanpa membelakangkan hak kepentingan mana-mana pihak, tanpa sama sekali mencerobohi kepentingan dalam perlembagaan. Perkara 18, perkara 20 semua itu diangkat bersama supaya keadaan menang-menang untuk semua. Kita tidak mahu lagi melihat jurang intra-etnik, inter-etnik itu berpanjangan. Ini masanya untuk kita membawa kepada satu masa depan yang lebih baik. Dan itu akan bermula jika masing-masing mengutamakan slogan merayatkan kepimpinan. Berbeza sikit tentang kerajaan perpaduan ni kerana saya fikir di dalam parlimen itu perlu ada check and balance. Apabila kita bercerita pasal kerajaan perpaduan ni, stability dan sebagainya bukanlah soal majoriti 2/3 dan sebagainya kerana situasi dinamik politik Malaysia dah berubah. Dan saya fikir dekat sinilah kita perlu mengamalkan government knows everything tu dah berakhir. Di mana kerajaan sekarang pada hari ini kalau dibentuk sekalipun perlu bekerjasama dengan pembangkang. Dan ini bukan satu perkara yang kita tidak harus melihat kerjasama dengan pembangkang ini seolah-olah kita tidak mempunyai perbezaan dan sebagainya, tetapi ini adalah cara di dalam parlimen itu sendiri bagaimana parlimen itu betul-betul benar berfungsi. Kalau kita lihat seperti saya bagi reference, mungkin doktor bagi yang 1969, tapi saya fikir kita pandang ke depan apabila kita dapat melihat rakyat hari ini boleh menerima kerajaan yang ada kerjasama dengan pembangkang. Walaupun kita dalam kerajaan perpaduan itu mungkin check and balance mungkin akan kurang, tetapi bila kita ada macam contoh CSA itu sendiri, kita dapat menyaksikan kita ahli parlimen kita bekerjasama di antara pihak kerajaan, bekerjasama dengan pihak pembangkang. Even dasar sekalipun walaupun ada berbeza pandangan, tetapi dasar itu boleh dibincangkan secara terbuka dan rakyat juga mengikuti rapat sekali perbincangan-perbincangan ini. Jadi kalau pembentukan kerajaan yang saya rasa bukan sekadar stabil dari segi stabil sendiri, tetapi kerajaan itu terbuka dan melihat pada perspektif baru di dalam politik Malaysia itu sendiri. Contohnya saya berikan dalam Belanjawan 2023, ramai yang tak perasan dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, buat pertama kali dalam sejarah politik ataupun sejarah pentadbiran negara, kita ada peruntukan untuk ketua pembangkang di dalam buku itu sendiri. Bermaksud politik kita sudah berubah. Politik kita bukan politik yang di mana pembangkang itu dulu kalau kita nak layan dia macam seolah-olah kita ni musuh 24 jam. Tetapi hari ini pembangkang itu perlu menjadi orang yang boleh libat urus, orang yang boleh bersama-sama dengan kerajaan dalam membuat dasar itu sendiri tanpa perlu pergi ke blok kerajaan itu sendiri. Dan ini berlaku. Bukan ini realiti yang berlaku di Malaysia dan kita tidak boleh nafikan perkara ini. Rakyat juga bukan hampir menerima tetapi telah menerima hakikat. Saya rasa sebelum kita bincangkan tentang PRU 15 dan ada hang parlimen itu sendiri, rakyat sudah tahu benda itu. Tetapi pilihan ini adalah siapa yang akan melaksanakan setiap dasar, siapakah pemimpin yang akan menerajui kerajaan di Putrajaya nanti untuk 5 tahun akan datang. Kerana selepas ini kita berhadapan dengan inflasi, kos sara hidup yang tinggi, even banjir sekalipun. Saya tengah risau banjir. Kalau kita tak ada kepimpinan yang berwibawa macam doktor katakan tadi, ini akan menjadi satu imej ataupun cerminan kepada rakyat dari segi keyakinan mereka kepada pentadbiran negara. Saya rasa itu perkara yang poin yang penting. Bukan soal kerajaan perpaduan tetapi bagaimana kerajaan itu benar-benar berfungsi. Besar atau kecil sekalipun, apa yang didambakan oleh rakyat, kalau tahu anak muda macam saya tanya-tanya ialah bagaimana kita ingin kerajaan yang berfungsi membantu rakyat dalam keadaan yang agak sukar sekarang. Dalam konteks kerajaan perpaduan ni saya ada beberapa perkara yang kita perlu melihat. Macam saya katakan tadi, kita parlimentary demokrasi, kita ada side blok pembangkang dan kerajaan, itu jelas. Tetapi sekarang dah berubah. Tetapi menarik tadi bila kita cakap tentang blok Borneo. Tapi kalau kita lihat pada kali ini, di belah pantai timur, kerusi-kerusi di pantai timur, contohnya di Terengganu, Kelantan, sekarang ni semua diambil oleh Perikatan Nasional ataupun PAS. Di mana demand untuk negeri-negeri ini pun akan menjadi satu perkara kepada federal juga.
Dan kita perlu melihat perkara ini bukan sekadar pembentukan Sarawak dan Sabah saja blok itu, tetapi dari segi konteks bagaimana kita ingin manage parlimen ataupun kerajaan itu sendiri dalam jangka masa yang panjang. Cuma tentang tadi kestabilan politik kerajaan dan sebagainya, saya rasa perkara ini agak meruncing kerana politik dalaman antara kerajaan itu berlaku semasa tempoh COVID-19 dan kemudian kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada banyak perbincangan daripada NGO, daripada badan penyelidik tentang bagaimana kita ingin memastikan kerajaan itu walaupun ada majoriti tipis tapi masih boleh bergerak dan berfungsi. Dalam satu tadi CSA. Dan kemudiannya kita boleh buat macam Fixed Term Parliamentary Act. Saya rasa perkara ini perlu diambil kira oleh semua parti politik sekarang yang bersetuju menetapkan tarikh pilihan raya, walaupun perkara itu masih lagi atas kuasa Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen dan Yang Bertuan Agong, tetapi perkara ini penting untuk dibincangkan tentang reformasi institusi yang telah dibincangkan lama sebelum ini. Contohnya macam Akta menetapkan tarikh pilihan raya ataupun tarikh Fixed Term Parliamentary Act ni. Saya rasa inilah masanya untuk bincangkan perkara ini, untuk adakan konsensus di antara parti politik untuk memastikan okey, saya menghormati awak dalam satu penggal 5 tahun, bukan lagi 22 bulan, 17 bulan dan sebagainya. Tetapi perkara ini tidak boleh kita memberikan keselesaan kepada kerajaan saja, kerana dalam dinamik politik parti sistem pelbagai parti ini, kita ada berapa puluh parti sekarang, saya pun tak berapa kira. Tapi ini adalah poin yang penting di mana tak ada parti yang boleh menjadi kerajaan selesa. Itu fakta pertama. Dan keduanya adalah bagaimana kita ingin meletakkan position sebagai kerajaan yang betul-betul berfungsi dan bertanggungjawab itu bersama dengan pihak yang bukan bersama dengan kita. Ini bukan saja pembangkang saja, tetapi dari segi NGO, badan penyelidik, daripada rakyat, persatuan-persatuan itu sendiri. Dan ini saya rasa perkara yang akan dilihat oleh rakyat, menilai bagaimana politik itu bergerak daripada satu sudut ke satu sudut yang baru. Sebab tu orang kata pilihan raya, setiap kali pilihan raya, ibu pilihan raya kan. Banyak ibu dia. Orang tanya bila nak dapat anak itu masalah. Tapi kenapa dipanggil ibu pilihan raya itu? Kerana dalam setiap pilihan raya itu ada perkara baru yang akan dilahirkan. Ada perkara dinamik politik baru yang perlu difahami, digarap oleh rakyat. Dan ini satu tempoh yang saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, dengan rakyat. Apa yang paling penting sekarang kita menilai bagaimana politik ini bergerak dengan matang. Itu saya rasa perkara paling penting sekali. Okey, itu sedikitlah di sebelah pagi kita membawa idea tersebut dan kali ini kita dah tambah seorang lagi tetamu kita, Tan Seng Kiat, iaitu pengurus pendidikan Merdeka Center. Saya nak terus saja ke Seng Kiat. Sebelum PRU, prediction itu ada dan Merdeka Center ataupun ramalan itu dan juga kajian tersebut. Selepas keputusan ini, cantumkan kedua-dua ini melihat kepada pola pengundian dan juga hasilnya. Dalam kajian kami yang sebelum PIU, yang election if punya survey tu, pihak kami memang detect lah ada gelombang hijau ke atau Malay tsunami yang macam mana nak definasi, memang ada gelombang tu. And dalam kajian kami, bila suatu tunjuk pengundi Melayu lebih dari separuh akan kata akan undi Perikatan Nasional. Tapi dia ada beza dari segi negeri. Negeri utara, negeri pantai dia lebih tinggi, di mana negeri Johor ke Melaka dia lebih rendah. So dia ada regional different. Tapi kita pun detect satu sentimen khasnya dalam kalangan orang muda Melayu, di mana pengundi pertama kali, dia ada satu sentimen yang di mana dia punya slogan macam ni, tolak UMNO, undi PAS. So dia punya tak ada, berbanding dengan ibu bapa mereka, dia tak ada bebanan sejarah di mana mungkin ibu bapanya dapat bantuan ke atau beasiswa tu dari kerajaan UMNO yang dulu. Di mana orang Melayu muda sekarang, dia tak ada bebanan, tak ada baggage. So dia memang ada isu dengan image UMNO, dengan dia punya pemimpin, dia punya presiden. Dia pun buat itu saja. Lagipun kita pun detect kecurangan untuk keluar undi meningkat dalam 3 hari yang terakhir, di mana orang muda umur 18-19 dia pun excited nak keluar. So dia pun ada peer pressure. Sebelum tu kami ingat kalau berbanding dengan PN Johor, di mana golongan ini akan ada pengaruh dari ibu bapa. Tapi kali ini tak ada. Dia memang ada satu peer pressure, di mana dia akan nak tolak parti UMNO ni sebab isu yang dia bincanglah image dia. So memang
kalau wave tu dah start, kereta api tu dah start, tak boleh stop lah. So dia build dari Perlis, Kedah sampai Perak Utara. So ada sampai Pahang. So itulah jadi dia punya keputusan. So dalam jangkaan dalam internal punya discussion kita jangka perikatan mungkin boleh sampai 60, di mana akhirnya sampai 71 termasuk Sabah Sarawak lah. Dan kebolehan untuk menambah lebih banyak kerusi daripada jangkaan awal itu adakah disebabkan oleh undi orang muda ataupun sebab wave Melayu itu secara keseluruhan? Wave Melayu tu termasuk dengan undi Melayu Muda, di mana dia bila wave dah start dia susah. Dan kita tengok Jumaat tu bila umum cuti, gombak tu berjam-jam tak boleh lepas. So masa tu kita rasa okay, something happen. Tapi sampai tahap mana kami masih tak boleh estimate. Sebab kalau ikut kajian politik yang tradisi dekat Kelantan, penduduk Kelantan selalu 50-50. UMNO lepas. Yang dia menang kalah tengok berapa pengundi luar kawasan yang balik. So hari tu kita okay, something not right. Tapi sampai tahap mana, sampai Gua Musang, Tunku Razari pun kalah. So wave tu memang kuat. Okey. Ya. Boleh ke saya mencelah teruskan. sikit? Saya suka hujah dia. Cuma saya nak tambah sedikit. Bukan sebenarnya wave orang Melayu, tapi lebih kepada psikik Melayu. Psikik Melayu Islam dan juga adanya undi protes. Mungkin tidak bersetuju dengan imej UMNO yang masih lagi tercalar dan keputusan Presiden yang meletakkan calon yang sebenarnya mengenepikan calon yang sebenarnya boleh menang. Oleh top 5? Top 5 tu undi protes sakit Melayu. Jadi perkara ini sebenarnya menyebabkan adanya gelombang. Termasuklah perkara yang ketiga, adanya pembahagian melihat kepada zon padi, zon kelapa sawit dan juga zon industri. Kalau kita tengok zon padi ni, kawasan yang padi ni di Kedah, di Kelantan juga ada sawah padi dan Terengganu semua ni. Sebahagian utara Perak tu kita boleh nampak banyaknya sekolah-sekolah pondok. Yang ini juga zon padi ni menampakkan ruang kepada peluang untuk pengukuhan psikik Melayu itu menyebabkan gelombang besar yang kita lihat kali ini. Oleh itu dalam pembentukan kerajaan kali ini adakah psikik Melayu juga akan diberikan penekanan dan juga pertimbangan? Ya. Prof. Fajai? Itulah mana saya rasa kita tidak sepatutnya menyerahkan kepada 222 orang untuk menentukan kerajaan. Sebab ini terlampau mikro ni. Jadi saya fikir gini, kalaulah kita pecahkan kembali semua parti-parti, perikatan-perikatan semua tak ada. Even Pakatan Harapan pun tak ada. Jadi kemudian kita akan ada mungkin 12 parti besar dan kemudian daripada situ kita boleh buat permutation, pergabungan antara parti yang boleh mewakili rakyat. Jadi kena ada wakil daripada Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis yang seimbang. Dan kalau kita boleh gunakan itu, dan mungkin peranan raja boleh menjadi misalnya yang di Pertuan Agong boleh mengesyorkan penggabungan yang tertentu untuk membayangkan perwakilan mewakili rakyat ini. Dr. Zani, boleh ke idea tu? Ekstrim. Baik. Idea yang dikemukakan oleh Datuk Barjoya itu boleh dilaksanakan apabila berwujudnya kul desa. Tapi dalam konteks Parlimen tergantung ni kita tidak mahulah yang di Pertuan Agong itu begitu dibawa masuk dalam proses ini. Kerana ini adalah tentang the people affairs. Okay, so let's work on the existing yang sudah ada wujud sekarang. So, sudah ada gabungan-gabungan yang sebenarnya mewakili blok Borneo, mewakili blok padi, blok kelapa sawit, yang sudah menggambarkan itu. So that's why from very beginning saya menyebutkan tadi bahawa rundingan yang berlaku pada masa kini haruslah membawa rundingan yang bersifat membentuk kerajaan. Membentuk kerajaan. Minta maaf Datuk. Sebab mungkin apa yang Datuk nyatakan itu kalau di Thailand itu the king will summon pihak-pihak yang terlibat itu kan. Kalau itu pun kalau berlakunya kul disak tadi jalan mati, tidak ada satu jalan penyelesaian. Misalnya di Prof Kartini sebut di Belgium sampai hampir 2 tahun. Tidak ada masalah. Jadi apa asasnya? Asasnya tadi adalah tentang good governance, tentang transparansi, soal-soal ini. Kita ada birokrat.
Kan kita ada penjawat awam yang boleh melaksanakan. Kemudian ada caretaker government. Di Belgium itu kan selama 2 tahun caretaker government itu melaksanakannya. Atas dasar apa? Atas dasar rakyat ataupun negara. Ya. Jadi ini yang saya sebut tadi, Datuk, kan. Maksudnya ini sedang diuji. Kan? Kononnya kita ni nak memulihkan kembali negara, dan inilah pengujiannya. Baik. Kan? Itu. Okey. Kita bersama dengan rakan tugas kita Hakim Rahman yang bersada di skrin sesentuh berketika ini. Hakim Rahman, untuk kita fahamkan gelombang biru apa ya, biru tua ini dan juga siapa yang Biru banyak sekarang. ada banyak warna yang kena confuse kan. Ada biru tua ini dan juga right untuk form government, dan juga ada beberapa perkara yang saya kira ada juga pelaburan politik sudah mula masuk bagi ini, rentetan daripada perkembangan politik dan juga keputusan PRU. Hakim. Okey, Najib dan Irfan, kalau kita saksikan apa yang berlaku tengah malam tadi, petang semalam, cukup meriah, tapi pagi ni agak slow, agak suram sikit. Begitu juga keadaan di bilik berita ni. Kalau semalam kita saksikan ni penuh ni, yang ada kat sini Zoo daripada malam tadi, pagi ni pun ada lagi nak sambung perbincangan nanti. Kita lihat juga begitu juga dengan keadaan politik dalam negara ni. Sebab sekarang ni saya kira tempoh yang bertenang sedikit. Keputusan kita dah tahu, Parlimen tergantung, tapi untuk anda yang mungkin baru nak mengemas kini diri anda dengan maklumat terbaru, saya nak bawakan, nak tunjukkan sedikit saja update mudah. Tak ada mana-mana pihak yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Ini angkanya, paling tinggi PH 82 kerusi, PN 73, GPS 22, kemudian kita ada BN 30, GRS 6 dan lain-lain, warisan bebas, semuanya ada 6 kerusi di sini. Dan seperti yang disebutkan oleh Tan Sri daripada Ilham Center tadi, kita juga dapat saksikan ada angin perubahan yang berlaku dalam pola pengundian. Kita dapat saksikan di sini pengaruh Perikatan Nasional, walaupun baru 2 tahun usianya, cukup kuat. Ni daripada utara ni, daripada Perlis, Pantai Timur, ni semua ni. Yang biru ni semua adalah kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional atas pelbagai faktor, mungkin faktor kekuatan akar umbi PAS, faktor Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kalau kita lihat di bahagian tengah Semenanjung juga, warna merah. Warna merah ni Perikatan Nasional yang memperolehi kerusi paling tinggi, paling banyak setakat ini, 82 kerusi. Dan kita bermaklum juga di beberapa bahagian di Borneo ini ada kawasan yang tak ada lagi keputusan pilihan raya sebab digantung kerana faktor cuaca. Tapi GPS juga kita lihat menguasai sebahagian besar kerusi di Sarawak. Dan di mana UMNO dalam ini? Ini persoalannya, sebab apabila kita saksikan di sini daripada keputusan ini menunjukkan UMNO sebenarnya memperolehi jumlah kerusi yang paling rendah dalam sejarahnya, 30 kerusi parlimen, berbanding kalau kita nak compare dengan tahun PRU ke-14 yang lalu, UMNO ada dapat 70, Barisan Nasional ada dapat 79 kerusi. Dan ini juga mencetuskan kesarantaian di saat parti-parti politik berbicara mengenai rundingan dan sebagainya. Hakikat bahawa UMNO mendapat 30, BN mendapat 30 kerusi ini paling rendah, ini juga mencetuskan kesarantaian. Antaranya, kesan yang pertama kita dapat saksikan gesaan daripada Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, yang mendesak agar Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, letak jawatan. Berikutan tsunami politik dalam kalangan orang Melayu yang sebahagian besar mereka menolak suara parti keramat itu. Mungkin itu diterjemahkan kepada apa yang disebutkan oleh penyelidik daripada Ilham Center tadi, gelombang biru tua daripada Perikatan Nasional. Tolak UMNO, pergi kepada Perikatan Nasional. Dan dalam masa sama, ketika masyarakat mungkin tenang-tenang, rehat-rehat, ada satu persoalan lagi ni, Najib dan juga Irfan. Siapa sebenarnya yang nak form government? Ada persoalan yang ditimbulkan sebab saya kira ini mungkin perkara yang agak baru dalam negara kita. Hang parlimen tergantung, dia agak baru. Tidak baru di luar negara, di negara-negara Eropah seperti di UK, Belgium, Jerman sudah berlaku keadaan ataupun situasi seperti ini. Tapi di Malaysia ini kali pertama berlaku. Dan itu jugalah yang menimbulkan persoalan. Contohnya di media sosial ada chatters ataupun siapa yang bertanyakan, kalau ikutkan, sebab kita ni guna sistem Westminster, kita ataupun Dr. Zaini sebut sistem ala Westminster. Dia GE 15 ini menyebabkan parlimen tergantung. Kalau ikut convention, tidakkah Perdana Menteri sementara ataupun caretaker
Prime Minister Ismail Sabri Yaakob ni mempunyai keutamaan untuk membentuk kerajaan. Ini antara persoalan yang ditanyakan. Tetapi kalau kita lihat kerusi Ismail Sabri Yaakob, Barisan Nasional hanya ada 30 kerusi. Bagaimana mereka boleh membentuk kerajaan ataupun memujuk parti-parti lain, gabungan lain untuk membentuk kerajaan? Ini persoalan. Kemudian persoalan yang sama juga turut ditanyakan oleh newly minted ahli parlimen Bangi yang barulah, YB Syarizan Johan. Katanya PH yang paling banyak menang kerusi walaupun bukan majoriti, tapi ikut convention PH patut diberi peluang untuk bentuk kerajaan terlebih dahulu. Ada pandangan-pandangan yang berbeza siapa yang sepatutnya diberi peluang untuk mempelawa parti-parti lain untuk membentuk kerajaan. Jadi kalau ikutkan jumlah angkanya, kita lihat di sini, yang paling banyak, yang paling besar antara dua saja, iaitu Pakatan Harapan 82 dan juga Perikatan Nasional 73. Dua inilah dua gabungan besar yang mungkin akan memanggil mempelawa parti-parti gabungan lain untuk bersama mereka membentuk kerajaan dengan mempunyai majoriti lebih daripada 112 ataupun 111. Tapi ini mungkin ketika ini ahli-ahli politik, ketua-ketua parti politik sedang melakukan sesi rundingan. Mungkin sebab itu keadaannya agak tenang seketika. Tapi ini bukan bermakna anda tidak boleh turut terlibat dalam proses demokrasi. Anda sudah pun terlibat. Ada dakwat kekal di jadi anda ataupun ada daun di pos, boleh juga terlibat. Sebab apa? Di ruang pru.esroawani.com juga ada ruangan interaktif yang anda boleh turut serta. Macam mana nak kira-kira? Sebab politik pada satu pihak dia adalah mengenai nombor ataupun angka. Kita lihat di sini. Ini nombor yang perlu dicapai adalah 111 ataupun 112. Kalau Pakatan Harapan bergabung dengan gabungan Parti Sarawak, GPS dan juga GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan juga lain-lain, ini angkanya 116. Tetapi ini ideally lah apa yang boleh berlaku. Cuma kalau juga kita lihat gabungan yang kedua terbesar, Perikatan Nasional. Kalau Perikatan Nasional bergabung bersama dengan GPS, GRS dan lain-lain ini, masih tak cukup 107 lagi. Ataupun sama dengan BN, angkanya akan jadi lebih besar, 137. Lebih solid. Ini anda juga boleh bermain-main di sini. Kerana akhirnya nanti perbincangan ataupun sesi rundingan negosiasi itu saya percaya sedang berlangsung pada ketika ini kalangan ketua-ketua parti politik. Cuma persoalannya sekarang ini yang boleh juga dibincangkan bersama dengan panel-panel kita, siapa sebenarnya yang ada right untuk call for to form a government? Ini persoalan yang juga ditimbulkan oleh pengguna Twitter Azlan W. Madzihi dan juga apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Bangi Syarizan Johan. Najib. Ya. Hakim, sila ahli politik yang berunding ketika ini pun menggunakan kalkulator kita untuk mengira percaturan ini. Dr. Zani, teruskan jawapan tadi. Dalam perlembagaan kita, tidak ada satu klausa yang jelas tentang bahawa Agong boleh memanggil. Mungkin kalau di Belgium itu ada klausa yang jelas bahawa mana-mana parti yang punya kerusi yang lebih itu boleh dipanggil untuk merasai dahulu nikmatnya itu. Dan kemudian dia boleh buat rundingan. Itu tidak ada dalam konteks perlembagaan Malaysia. Seolah tidak wujud. Maka sebab itulah saya sebut tadi, kita work on the existing itu. Apa yang sedang wujud sekarang ini. Dan sinilah pengujian itu akan berlaku. Di antara blok-blok yang wujud itu. Jadi dalam konteks kita ni, perlembagaan kita, dia tidak ada satu klausa yang jelas tentang bahawa parti mana yang lebih itu akan diberi peluang terlebih dahulu untuk membentuk kerajaan. Itu tidak ada. Di sini situasi yang agak sedikit berbeza dengan apa yang berlaku di Belgium, di New Zealand dan juga di UK pernah during James Cameron kalau tidak silap saya. Jadi maka dalam konteks ini, situasi ini, sebelum istana masuk campur dan sebagainya, di sinilah kebijaksanaan pemain-pemain politik tadi dalam konteks melihat ke depan, bukan melihat soal
soal No Anwar ke soal soal-soal yang ada di dalam rundingan-rundingan itu. Ya, dalam perbankan memang tidak ada klausul khusus berkenaan dengan hal yang kita bincangkan ini, tapi mungkin kita boleh gunakan mengembangkan sedikit interpretation perkara 43.1 itu. Tapi sebelum itu kita ada laporan di lapangan. Ya, okey. Kita bersama dengan rakan tugas Abdul Hadi yang ketika ini bersedia. Di Kedah pada ketika ini, masih lagi panas cuacanya, Hadi. Macam mana keadaan hari sehari selepas mendapat keputusan di sana untuk kita mendengar dan juga keadaannya pada pagi ini, apa yang boleh kita jangkakan? Okey, untuk di Kedah dan Perlis sudah pastinya perubahannya memang berlangsung dengan agak hebat dan dahsyat. Bak kata Datuk Seri Syahidan Kasim. Memandangkan semalam kami ada mengikuti sidang media Perikatan Nasional Perlis selepas perikatan ataupun gabungan berkenaan menang selesa di negeri Perlis. Itulah cabaran lah. Hari yang panjang. Hari yang panjang. Malam. Nanti kita akan cuba dapatkan lagi sekali Hadi untuk di Perak. Baik. Okey, Hadi dah ada balik. Okey, Hadi, kalau boleh dengar saya berketinggian. Okey, Hadi tersambung kembali. Ada technical sikit tadi. Okey, sebenarnya seperti saya katakan tadi, di Perlis sebenarnya agak mengejutkan sebenarnya. Perikatan Nasional menang 14 daripada 15 kerusi di peringkat DUN, manakala menang juga di kesemua 3 kerusi parlimen di negeri Perlis. Manakala di negeri Kedah memang mengejutkan, melebihi sasaran sebenarnya. Menang 13 kerusi, PN menang 13 kerusi daripada 14 kerusi yang dipertandingkan. Menangkan Padang Seraya tidak diadakan pilihan raya. Dan kita terus bercakap mengenai dengan DUN di Perlis sebenarnya. Semalam jam 3.30 pagi, Perikatan Nasional melaksanakan satu sidang media khas sempena kemenangan gabungan berkenaan di negeri paling utara tanah air itu. Dalam sidang media berkenaan menyatakan bahawa pengurusi PN Perlis YB, kita boleh panggil YB, Cikgu Muhammad Syukri, menyatakan bahawa terkejut, masih terpinga-pinga dengan kemenangan ini, menangkan sasaran yang diletakkan PN Perlis sebelum ni hanyalah sekitar 8 hingga 9 kerusi untuk membentuk kerajaan Perlis. Namun dengan adanya 14 adun menambahkan kekuatan gabungan Perikatan Nasional di negeri Perlis ini, dan sudah pastinya dalam sidang media itu juga turut menyentuh mengenai manifesto yang akan terus dilaksanakan oleh PN Perlis yang mana memfokuskan kepada 3 isu. Pertama adalah keutamaan pembangunan ekonomi di sempadan, yang kedua adalah mengharmonikan aktiviti import dan ekspor, dan yang ketiga adalah mewujudkan persaingan perniagaan sihat bagi membentukkan pembangunan ekonomi yang mampan. Menyentuh banyak kepada pembangunan ekonomi di negeri Perlis, memandangkan jelas beliau pembangunan ekonomi di negeri Perlis agak terhad, agak terbantuk sebelum-sebelum ini. Memandangkan apabila ada sektor pelancongan hendak membangun, fokusnya orang pergi Kuala Perlis terus ke Langkawi, tidak menginap di Perlis. Orang pergi ke Thailand singgah sekejap saja di Perlis, tidak lama kemudian terus ke negara Thailand. Itu yang dimaklumkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perlis, dan menyatakan bahawa pembentukan kerajaan negeri Perlis akan menjadi lebih mudah menangkan 14 kerusi PN, dan beliau turut berseluruh mengatakan bahawa sudah tidak ada benih-benih UMNO di negeri Perlis. Menangkan sebelum ini kali pertama kerajaan Barisan Nasional ataupun UMNO tumbang di negeri Perlis itu, dan sudah pastinya kali ke-15 ini hanya 1 adun pembangkang akan berada di dalam DUN Perlis dan 14 yang lain adalah daripada Perikatan Nasional. Dan itu menyentuh mengenai negeri Perlis, dan juga menyentuh sedikit mengenai sidang media semalam juga. Datuk Seri Syahidan Kasim turut melaksanakan sidang media tersebut dan menyatakan bahawa sewajarnya beliau sebagai seorang bekas ahli parlimen UMNO, bekas seorang pimpinan UMNO, sewajarnya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan dengan terhormat hari ini menangkan kekalahan teruk yang dialami oleh Barisan Nasional. Beliau juga pengurusi Barisan Nasional mengambil tanggungjawab untuk meletakkan jawatan dan menyerahkan tampuk pimpinan BN dan juga UMNO kepada caretaker sementara yang disifatkan beliau ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi membawa satu agenda baru gabungan muafakat ummah yang mana menyatukan parti PN dan juga BN serta GPS di Sarawak bagi membentuk satu koalisi gabungan kerajaan Malaysia yang baru yang lebih mantap, stabil dan juga bersih. Jelas Datuk Seri Syahidan Kasim. Dan di Kedah pula,
memang mengejutkan. Sebelum ni jangkaan hanya 8-9 parlimen sahaja dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kali ini menyapu hampir ke semua kerusi, 13 daripada 14 kerusi. Kalah satu di Sdn Petani, namun kalahnya itu majoritinya lebih 1,000 sedikit sahaja. Tapi kemenangan di beberapa kawasan seperti di Baling menewaskan Datuk Seri Aziz Rahim, 30,000 lebih majoriti di Padang Terap menewaskan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahathir Khalid, 11,000 majoriti di Kuala Kedah, 26,000 majoriti di Jerai menewaskan pengurusi Padang Punga UMNO Datuk Seri Jamil K. Baharom dengan 32,000 majoriti. Itu menunjukkan kekuatan ataupun perubahan yang dimahukan rakyat di bahagian utara tanah air ini, terutama membabitkan negeri Kedah dan juga Perlis, dan kawasan sedikit kawasan utara Pulau Pinang itu lebih tertumpu terutama kepada pengundi muda, kepada gabungan Perikatan Nasional ini. Baik, terima kasih Hadi kerana membawakan laporan tersebut. Laporan tersebut terus saja kesengkiat. Angin dan taufan perubahan ini di utara Perlis itu jelas. Di Kedah ini seperti yang sudah disebutkan tadi, ada juga tak sangka 13. Ingatkan macam 7 ke 8 saja. Kalau boleh dikomen macam mana ahli politik pun tak menjangka angin perubahan ini. Adakah sukar membaca pada awalnya dan juga berbanding dengan keputusan pada ketika ini? Kalau ikut sejarah politik di Perlis, kami tahulah ada 3 blok yang politik di Perlis, di mana satu UMNO yang tradisi, satu Syahidan Kasim dan PAS. Yeah. So kalau Syahidan sudah keluar dari institusi UMNO ni, dia agak bergabung dengan PAS, memang itu yang tip the balance lah. Keseimbangan dekat politik Perlis tu berubah. So untuk menang 14 kerusi tu mungkin luar jangkaan, tapi ikut saya punya pemahaman dekat Perlis mungkin 12-11 tu possible. So memang dalam sejarah politik PIU yang lepas tu memang PAS pun ada kekuatan dia di setengah kawasan. Bila Syahidan kat dia balance pergi sebelah sana, memang itu apa yang boleh dijangkakan. Okey, itu keadaannya bagaimana untuk kita melihat tsunami taufan kalau boleh sebutkan juga di negara itu. Okey, kita lihat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak perbincangan, kerana saya akan memberikan tumpuan kepada, kalau kita melihat ini di peringkat persekutuan, kita memberi tumpuan gabungan parti ini dan parti ini untuk membentuk kerajaan. Tapi apakah maknanya juga kepada satu kepimpinan di peringkat negeri dan juga PRN negeri-negeri lain yang boleh berlangsung? Bagaimana percaturan politik selepas ini? Kita boleh lihat seketika.